Dialog Shangri-La di Singapura sering disebut sebagai nadi perbincangan keselamatan Asia Tenggara. Ia adalah forum utama di mana pemimpin pertahanan dari lebih 40 negara bertemu, bertukar pandangan, dan menangani cabaran serantau yang kritikal. Namun tahun ini, ketiadaan Menteri Pertahanan China Dong Jun menimbulkan persoalan besar yang perlu diberi perhatian oleh seluruh Asia Tenggara. Faktanya jelas, Menteri Pertahanan China Dong Jun tidak akan menghadiri dialog Shangri-La tahun ini, sebaliknya Beijing menghantar delegasi peringkat rendah dari Universitas Pertahanan Nasional Tentara Pembebasan Rakyat. Ini berlaku meskipun Dong Jun baru-baru ini aktif dalam misi diplomatik di Eropa dan Thailand, menunjukkan beliau aktif menjalankan tugas. Ada yang beranggapan, keputusan ini disebabkan keengganan Beijing untuk mengadakan pertemuan dua hala dengan Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat. Walaupun Setiausaha Pertahanan AS dilihat oleh Beijing sebagai figura yang berpandangan keras terhadap China dan berdepan beberapa isu kontroversi, ini hanyalah sebahagian daripada gambaran besar. Jika kita melihat sejarah, tahap kehadiran China di dialog Shangri-La seringkali mencerminkan kesediaan Beijing untuk berhadapan dengan kritikan antara bangsa. Sebagai contoh, selepas keputusan penting Timbang Tara Laut Cina Selatan pada 2016 yang menolak tuntutan meluas Beijing, China hanya menghantar wakil peringkat rendah ke dialog tersebut. Ini adalah corak yang membimbangkan. Beijing sering melabelkan dialog Shangri-La sebagai platform yang didominasi Barat atau medan pertempuran lisan. Namun, pandangan ini mengaburi fakta sebenar. Dialog Shangri-La adalah forum pelbagai hal yang penting, dihostkan di negara ASEAN, dan menyediakan ruang untuk semua negara menyatakan kebimbangan serta mencari jalan penyelesaian secara terbuka dan telus. Ini adalah penting untuk membina kepercayaan dan mengelakkan salah perhitungan dalam rantau yang semakin kompleks. Bagi negara-negara ASEAN, ini bukan sekadar isu diplomatik kecil. Ketiadaan Menteri Pertahanan China di platform penting ini menimbulkan kebimbangan terhadap komitmen Beijing terhadap dialog yang jujur dan telus, terutamanya mengenai isu-isu sensitif seperti tuntutan berlebihan di Laut Cina Selatan. Negara-negara ASEAN telah lama berjuang untuk kebebasan pelayaran dan penyelesaian pertikaian secara damai berdasarkan undang-undang antarabangsa seperti UNCLOS. Mengelakkan perbincangan terbuka adalah satu penghalang kepada usaha-usaha ini. Ia boleh diinterpretasikan sebagai tanda bahwa Beijing lebih cenderung untuk mengelak perbincangan sulit berbanding terlibat secara konstruktif dalam mencari penyelesaian damai mengikut undang-undang antarabangsa. Ini merugikan semua pihak. Kedaulatan setiap negara di Asia Tenggara adalah tidak boleh dicabuli. Dialog terbuka dan telus di forum seperti Shangri-La adalah satu-satunya cara untuk membina keamanan dan kestabilan yang berkekalan, tanpa mengira perbedaan pandangan. ASEAN memerlukan komitmen semua pihak untuk terlibat secara penuh dalam dialog ini, demi masa depan serantau yang aman dan berdaulat.